Baik, kembali bersama Agenda Awani dan Malaysia Memilih. Pasca Malaysia Memilih, saya Lokman Haris. Kira-kira 24 jam selepas Malaysia sudah memilih, kita masih lagi belum ada kerajaan atau belum ada bayangan berkenaan dengan kerajaan yang akan memerintah negara kita untuk 5 tahun akan datang. Mengapa dan bagaimana kita sampai ke sini? Ini jawapannya. Jawapannya adalah parlimen tergantung. Hang parlimen. Tidak ada satu parti atau gabungan pun yang menang cukup kerusi untuk membentuk kerajaan. 112 daripada 222 kerusi, walaupun hanya 220 yang dipertandingkan semalam. Ini anda boleh dapati di laman web kami, di laman mikro interaktif kami di pru.astroawani.com. Semalam PRU didominasi oleh dua gabungan sahaja. Perikatan Nasional ada 73 kerusi dan Pakatan Harapan ada 82 kerusi. Ini dua blok yang menang kerusi yang terbanyak sekali. Di tempat ketiga, agak jauh ke belakang, Barisan Nasional 30 kerusi yang pada kali ini mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah mereka. Pada tsunami PRU 14 pun kita saksikan Barisan Nasional masih lagi menang lebih 70 kerusi. Kali ini hanya 30 kerusi, kurang separuh daripada apa yang dimenangi pada PRU 14. Seterusnya, GPS kekal steady dan kekal stabil di negeri Bumi Kenyalang. Hampir semua kerusi mereka menangi dan antara kerusi yang keputusannya disahkan paling awal semalam, GPS kekal cemerlang dan kekal berprestasi konsisten di Sabah, di Sarawak dan di Sabah pula Gabungan Rakyat Sabah GRS menang 6 kerusi. Lain-lain parti termasuk parti PBM dan sebagainya secara kumulatifnya menang 6 kerusi di sini dan mungkin agak mengejutkan bagi setengah pihak, Parti Pejuang Tanah Air GTA tidak menang 1 kerusi pun. Sifar, tokoh terkemuka mereka juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad tewas malah hilang deposit di Langkawi. Begitu juga dengan Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir di Jerlun, kalah dan hilang deposit. Tidak ada 1 kerusi pun untuk Parti Pejuang Tanah Air dan GTA pada kali ini. Dan sekali lagi, ini anda boleh dapati di pru.astroawani.com sekarang untuk menerangkan sedikit sebanyak dengan mudah dan rangkumkan mengapa kita berdepan dengan situasi sekarang ini, iaitu siapa yang akan bentuk kerajaan yang seterusnya. Adakah ia Pakatan Harapan 82? Tak cukup. Destinasinya adalah 112. Jadi, sesiapa sahaja perlu bergabung dengan mana-mana pihak untuk cukupkan kerusi. Persoalannya sekarang, dengan siapa? Jika PH mahu gabung dengan GPS, masih lagi belum cukup kerusi. 104 bilangan jumlah kerusi mereka. Itu pun sangat-sangat unlikely. Kerana GPS sebelum PRU pun, Datuk Seri ataupun Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah menyuarakan kritikan yang begitu banyak terhadap PH dan mengatakan bahawa mereka tidak mahu bergabung dengan PH jika terpaksa. Dan Barisan Nasional mungkin akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Adakah ini satu possibility? Cukup 112 kerusi. Itu antara tanda tanya sekarang ini. Adakah kita akan menyaksikan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah sangka sebelum ini? BN dan PH akan bergabung. Persoalan yang masih lagi belum terjawab. Adakah BN, PN dan GPS? Ini mungkin likely. Seperti yang dikongsikan sebentar tadi oleh Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Katanya mereka setuju dengan gabungan ini. BN, PN, GPS dan juga GRS yang berjumlah 131, agak meyakinkan jumlah itu. Tapi selepas itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kata, tidak ada sebarang mandat ataupun perundingan ke arah membentuk kerajaan dalam bentuk ini. Bersama dengan BN, PN, GRS dan juga GPS. Dan tanda tanya masih lagi dengan Pakatan Harapan. Kerana selepas malam dan sekali lagi tadi, dengan wartawan kami Hafizi Rusli, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditanya, adakah PH cukup kerusi? Beliau sekali lagi mengulangi, cukup. Tapi jika ditanya dengan siapa parti yang dikatakan sudah cukup kerusi itu, tidak lagi mahu dijelaskan ataupun didedahkan. Katanya biarlah ketua-ketua parti itu yang menjelaskan dengan sendiri. Jadi itulah sebabnya dan itulah bagaimana kita berada di sini sekarang. Tidak ada lagi jelas siapa yang memiliki cukup kerusi dan kemungkinannya permutationsnya agak banyak di sini. Siapa yang boleh bergabung dengan siapa untuk cukupkan 112 kerusi. Apapun, Istana Negara dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah memberikan kata putus bahawa semua ketua-ketua parti politik perlu menyerahkan nama-nama ahli parlimen yang menyokong mereka untuk membuktikan bahawa mereka lah yang ada cukup kerusi untuk membentuk kerajaan seterusnya. Turut diminta oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, calon Perdana Menteri yang dikatakan mempunyai keyakinan daripada cukup ahli parlimen 112 untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi cut off-nya setakat ini adalah esok jam 2 petang untuk kita sekurang-kurangnya mendapat bayangan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10 dan apa bentuk kerajaan seterusnya yang akan memerintah Malaysia untuk 5 tahun akan datang.